Assalamualaikum warahmatullahi إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan kelakuan yang kedua, imam berada dalam masjid, imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid. Baik, kita sambung dalam perbincangan kita iaitu syarat yang kedua. Syarat yang kedua daripada beberapa syarat sah solat berjemaah. Syarat yang kedua yang disebutkan dalam kitab kita ini ialah berhimpun kedua imam dan makmum itu pada satu tempat. Ini perbincangan kita yang lepas. Maka berhimpun imam dan makmum pada satu tempat itu bermakna berhimpun solat imam dan makmum tersebut pada satu kawasan. Dan satu kawasan itu ada 4 kemungkinan. Ada 4 situasi. Situasi yang pertama iaitu kedua-dua imam dan makmum berada di dalam masjid. Imam dan makmum kedua-duanya berada di dalam masjid. Maka bila mana berada kedua-dua imam dan makmum itu di dalam masjid, maka disyaratkan bagi imam dan makmum itu bagi sah solat berjemaah itu ialah tidak ada penghalang bagi makmum untuk sampai kepada imam. Tidak ada penghalang bagi makmum untuk sampai kepada imam dengan apa cara sekalipun, sama ada berjalan terus ke arah imam ataupun terpaksa mengiring untuk kepada imam ataupun perlu membelakangi kiblat untuk ke imam. Maka tidak ada masalah dalam apa keadaan sekalipun. Yang penting makmum itu boleh pergi ke tempat imam, boleh berhubung kedudukannya dengan kedudukan imam bila mana kedua-duanya berada di dalam masjid. Ini perbincangan yang lepas. Dia tidak mensyaratkan jarak yang tertentu. Dia tidak mensyaratkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak mensyaratkan melihat imam secara khusus. Gitu, tidak mensyaratkan melihat imam secara khusus. Sebaliknya memadai dengan melihat ataupun mendengar suara imam, pergerakan imam, ataupun dengan melihat ataupun mendengar muballigh menyampaikan pergerakan daripada imam. Ini kedudukan yang pertama, situasi yang pertama iaitu imam dan makmum di dalam masjid. Maksudnya, sekiranya imam dan makmum kedua-duanya berada dalam binaan masjid, tapi dipisahkan dengan kedudukan ataupun tempat di dalam masjid itu sendiri, seperti mana imam berada di ruang utama solat
dan makmum berada di luar ruang utama solat, di kaki lima masjid ataupun sebagainya, kawasan yang disediakan untuk jemaah yang musafir contohnya, sekalipun pintu itu tertutup, sekalipun makmum tidak melihat imam, sekalipun kedudukan pintu yang menghubung antara imam dan makmum itu tidak berada di hadapan ataupun di tepinya, sebaliknya di belakang makmum tersebut, maka dalam kedudukan yang sebegitu masih lagi dianggap jemaah itu jemaah yang sahihah, masih lagi sah berjemaah pada ketika itu, kerana kedua-duanya berada di dalam masjid dan hanya mensyaratkan makmum boleh sampai kepada imam. Makmum boleh sampai, boleh pergi ke tempat imam secara langsung, sama ada pintu yang menghubungkan imam dengan makmum itu berada di hadapan makmum ataupun di tepi makmum ataupun di belakang makmum. Itu masjid. Jadi masjid mudahlah. Kedudukan solat jemaah, kedudukan solat berjemaah di dalam masjid itu mudah. Dia hanya mensyaratkan satu perkara, iaitu mesti tidak ada penghalang di antara imam dan makmum. Tidak ada penghalang yang boleh menegah makmum sampai kepada imam. Itu satu keadaan. Kita akan sambung pada keadaan ataupun kelakuan yang kedua. Maka kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan kelakuan yang kedua, situasi yang kedua, berjemaah antara imam dan makmum pada satu tempat ini, imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid. Imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid. Ini situasi yang kedua. Situasi yang kedua ni contohnya seperti mana masjid tersebut jemaahnya sangat ramai sehingga melebihi kapasiti yang boleh dimuatkan ke dalam masjid itu. Contohnya masjid tersebut hanya boleh menampung sekitar 1,500 jemaah contohnya. Tiba-tiba ada majlis tertentu, ada ceramah ke, ada apa ke, ni Muslim Isra Mi'raj ni. Jemaah yang datang melebihi 1,500 orang contohnya. Jemaah yang datang tu mencapai 2,000 orang, 3,000 orang dan sebagainya. Maka sebahagian jemaah itu perlu berada di luar masjid, di luar bangunan masjid, di pekangan masjid, di tempat parking motor, kereta dan sebagainya, atau sampai kepada di luar pagar masjid pun boleh jadi. Ini situasi yang kedua. Jadi imam berada dalam masjid, makmum sebahagiannya berada di luar masjid, di luar bangunan masjid, sama ada dalam pekangan masjid ataupun di luar pagar kawasan masjid sekalipun. Ini situasi yang kedua. Dia tak hurai lagi, dia cuma beritahu situasi. Dan kelakuan yang ketiga, situasi yang ketiga, imam di luar masjid dan makmum di dalam masjid. Terbalik daripada situasi yang kedua tadi. Situasi yang kedua, imam dalam masjid, di tempat mihrab dia lah biasanya. Makmum di luar masjid. Situasi yang ketiga, terbalik daripada yang tadi, yang kedua, iaitu makmum berada dalam masjid, imam berada di luar masjid. Imam berada di luar masjid. Ada kemungkinan. Benda ni jarang berlaku lah, tapi ada kemungkinan. Contohnya, masjid tersebut di dalam satu tempat yang macam padang ke apa ke, masjid tersebut kecil je. Kemudian imam sembahyang di pentas yang disediakan di hujung padang contohnya. Pentas yang berada di hujung padang, bukan dalam masjid. Tapi sebab jemaah tu ramai, maka sebahagian jemaah itu berada dalam masjid. Berada dalam masjid dan sebahagian jemaah lagi bersama dengan imam di luar masjid. Contoh keadaan. Jadi dia benda yang jarang jadilah, jarang berlaku. Cuma kalau berlaku, ini situasi yang dikatakan situasi yang ketiga. Imam berada di luar masjid, makmum berada dalam masjid. Dua-dua situasi ini, dua-dua kelakuan ini, satu hukumnya sama. Hukumnya sama. Maksudnya huraian dan juga perinciannya sama. Sebab tu dia gabungkan kedua-dua kelakuan ni. Dia disekalikan saja. Sebab hukumnya sama. Maka iaitu hukum ni. Hukum bagi dua situasi ni. Hukum bagi dua kelakuan ni. Sama satu pihak di luar masjid dan pihak yang satu lagi di dalam masjid. Maka iaitu hukumnya ni sah mengikut, sah berjemaah, boleh sembahyang mengikut imam, sama ada kita di luar masjid, imam dalam masjid, ataupun kita makmum dalam masjid, imam di luar masjid, sah dengan syarat dekat. Dengan syarat dekat.
dekat jarak antara imam dan makmum. Dekat sini maksudnya dekat jarak di antara imam dan makmum. Dalam bahasa Arab disebut qurbul masafah. Dekat jarak. Jarak yang dekat di antara imam dan makmum ialah 300 hasta lebih kurang. Ialah 300 hasta lebih kurang. 300 hasta ni kiraan dengan kiraan meter lebih kurang 150 meter. 150 meter jarak di antara imam dan makmum. Lebih kurang. Lebih kurang. Lebih kurang ni bahasa dalam fiqh lah disebut takriban. Lebih kurang takriban. Maksudnya dia tidak tepat 300 hasta ataupun 150 meter tu, lebih sikit ataupun kurang sikit pun dah. Kalau kurang tu okey lah. Kalau lebih banyak mana. Dan tidak mengapa lebih 3 hasta. Itu maksud lebih kurang tu. Kalau 303 hasta ataupun 101 meter contohnya, tak ada masalah lah. 102 meter, okey lagi lah. Tak ada masalah lagi lah. 103 meter, okey lagi lah. Tak ada masalah lagi. Tidak mengapa lebih 300, tidak mengapa lebih 3 hasta. Maka jarak dia antara imam dan makmum itu mestilah tidak melebihi 300 hasta. Dan jarak yang dimaksudkan itu bukan jarak diri imam dan diri makmum lah. Dia ada perincian lagi. Dan dikira ukuran itu, ukuran 300 hasta tu, 150 meter lebih kurang tu, dari tepi masjid yang mengiringi makmum, dinding masjid yang paling dekat dengan makmum, pada masalah imam di dalam masjid dan makmum di luarnya, iaitu kelakuan yang kedua tadi, situasi yang kedua tadi. Atau tepi masjid itu daripada tepi masjid yang mengiringi imam pada masalah makmum di dalam masjid dan imam di luarnya, pada masalah yang ketiga, pada kelakuan yang ketiga. Maka tiadalah dikirakan masjid daripada ukuran itu kerana masjid itu hantaran tempat sembahyang. Masjid itu merupakan tempat yang disediakan untuk sembahyang, maka tidak masuk ia di dalam had, di dalam jarak yang menceraikan antara keduanya, kedua imam dan makmum. Di antara imam dan makmum. Baik. Maka dalam keadaan yang kedua dan yang ketiga ini, iaitu imam berada di dalam masjid dan makmum berada di luar masjid, ataupun makmum berada di dalam masjid dan imam berada di luar masjid, maka syarat untuk berjamaah ialah jarak antara imam dan makmum itu mestilah tidak melebihi 300 hasta lebih kurang. Tidak melebihi 150 meter lebih kurang. Dan jarak itu dikira daripada tepi masjid. Dia kira di antara dinding masjid lah. Tepi masjid ni bahasa mudah kita dinding binaan ataupun bangunan masjid. Kalau makmum yang berada di luar masjid, maka mestilah jarak antara makmum dengan dinding masjid itu tidak melebihi 300 hasta ataupun 150 meter. Jarak di antara makmum dengan dinding masjid. Kalaulah imam yang berada di luar masjid, makmum berada dalam masjid, maka mestilah jarak antara imam dengan dinding masjid itu tidak melebihi 150 meter. Itu huraian yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Kita nak perincikan lagi supaya kefahaman kita jelas. Satu yang kita kena faham, dalam masalah jarak ini dikira ada dua sudut pandang. Satu, jarak antara imam dan makmum yang paling hampir dengan dia. Imam dan makmum yang paling hampir dengan dia. Ini yang mensyaratkan ataupun ini yang ditumpukan pada masalah jarak ini. Maksudnya imam yang berada di tempat solatnya dengan makmum yang paling hampir dengan dia mestilah tidak melebihi 300 hasta. Mestilah tidak melebihi jarak 150 meter. Adapun makmum yang di belakang makmum itu, dia ukuran yang diambil kira ialah antara dia, makmum yang di belakang, dengan makmum yang di hadapannya. Itu benda yang kita kena faham. Bukan makmum yang berada di saf yang ke-10 dengan imam yang berada di saf depan. Bukan macam tu kiraannya. Kiraan jarak ini mengambil kira ataupun dilihat daripada satu,
makmum yang berada paling hampir dengan imam, kita panggil saf yang pertama, maka jarak di antara saf pertama dengan imam itulah mesti tidak lebih daripada 150 meter. Makmum yang berada di saf yang kedua, jarak yang diambil kira ialah antara makmum yang berada di saf yang kedua dengan makmum yang berada di saf yang pertama. Mesti tidak melebihi jarak di antara kedua saf itu 150 meter. Seterusnya juga begitu. Makmum yang berada di saf yang ketiga mestilah tidak jauh daripada makmum yang berada di saf yang kedua dengan jarak kurang daripada 150 meter. Jadi makmum yang berada di saf yang ke-10, jarak yang dikira bukanlah jarak antara makmum yang berada di saf yang ke-10 dengan imam yang berada di tempat solatnya, bukan. Jarak yang dikira ialah makmum yang berada di saf yang ke-10 dengan makmum yang berada di saf yang ke-9. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Okey, boleh faham? Jadi, kalau kita faham konsep tu, maka kita sesuaikan, kita gambarkan dengan gambaran yang kita sedang bincangkan ni, iaitu imam berada di luar masjid ataupun imam berada di dalam masjid dan makmum berada di luar masjid. Makmum yang paling hampir dengan masjid tu, makmum yang paling hampir dengan masjid mestilah menjaga jaraknya jangan lebih daripada 150 meter. Ni saf makmum yang paling hampir dengan masjid. Mestilah tidak melebihi jarak mereka melebihi 150 meter. Makmum yang berada di belakang saf mereka, makmum yang berada di belakang saf mereka, maka jaraknya dikira di antara makmum yang berada di saf yang belakang dengan makmum yang berada di saf yang di depan lah. Maksudnya macam tu. Maksudnya macam tu. Macam tu juga bila mana masalah imam berada di luar masjid dan makmum berada di dalam masjid pun sama. Yang dikira hampir jarak dan tak hampir jarak tu, kalau imam berada di depan sekalipun, tapi saf yang paling belakang, yang paling hampir dengan dinding masjid itu, tidak sampai jaraknya 150 meter, maka jamaah dan makmum yang berada di dalam masjid boleh berimamkan dengan imam yang berada jauh di hadapan. Sebab jarak yang dikira ialah makmum dengan makmum yang paling hampir dengan binaan masjid. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Jadi kalau tak faham yang ni boleh minta penjelasan supaya kita faham konsep 300 hasta ataupun 150 meter ni. Saya ulang. Maksud jarak 300 hasta ataupun 150 meter ini dilihat daripada beberapa sudut pandang. Yang pertamanya, makmum yang berada di saf pertama dengan imam. Makmum yang berada di saf pertama dengan imam yang berada di kedudukan imam, di tempat imam, di mihrab dan sebagainya. Maka jarak inilah yang diambil kira jangan lebih daripada 150 meter. 150 meter. Kalau jarak saf kita di masjid biasanya dalam 1,5 meter lah. Ataupun tak sampai. Lebih kurang tu lah 1,5 meter tak sampai. Jadi dia dekat lah. Dia dekat. Jadi kalau kita boleh buat andaian lah, ni jangkaan saja. Kalaulah imam berada di mihrabnya, ni surau ni ataupun di luar masjid lah. Imam berada di dalam masjid, dia tak boleh pakai masjid sebab kalau buat contoh dengan masjid dia akan ganggu masalah. Kalaulah imam berada di satu tempat imam dan makmum berada pada saf yang ke-20 contohnya, saf yang ke-20. Dia satu saf kita kata 1,5 meter contohnya. 1,5 meter. Ya ke? 1 meter saja. 1,5 meter lah, 1,5 meter. Satu saf itu jaraknya 1,5 meter. Jadi 10 saf 150 meter gitu. 10 saf 150 meter. Baik, andai kata imam berada di mihrab, makmum berada di saf yang ke-11. Dah lebih 150 meter. Makmum berada di saf yang ke-11 dan saf yang ke-10 sampai saf yang pertama tu tak ada orang. Tak ada orang. Imam berada di mihrab, makmum yang paling hampir dengan imam berada di saf yang ke-11. Ini masalah dia. Ini masalah yang kita bincangkan. Imam duduk di mihrab, imam berada di tempat sembahyang imam di mihrab, makmum saf yang pertama itu kedudukannya pada saf yang ke-11. Itu saf yang paling hampir dengan imam.
Maksudnya soft yang ke-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tu tak ada makmum. Tak ada makmum. Tak tahu pasal apa jadi macam tu. Tapi ni masalah yang kita kena faham lah untuk kita faham konsep ni. Imam berada di mihrab, makmum berada di soft yang ke-11 dan di antara makmum itu, soft itu, dengan imam tidak ada makmum lain di hadapan mereka. Tak ada. Begitu. Tak ada. Maka dalam keadaan ini, kalau dalam masjid, okey, sah, tak ada masalah apa. Sebab masjid dalam masjid tidak mensyaratkan jarak ni. Tapi kalau selain daripada masjid ataupun salah seorang di dalam masjid dan seorang lagi di luar masjid, maka jarak itu menyebabkan jemaah itu tidak sah. Jemaah makmum yang berada di saf yang ke-11 dengan imam yang berada di mihrabnya dan tidak ada makmum lain di antara mereka, jarak itu menyebabkan sembahyang makmum yang berada di saf yang ke-11 itu tidak sah mengikut imam yang berada di mihrabnya. Kalau lain daripada masjid ataupun kalau bukan kedua-duanya berada dalam masjid. Ini masalah yang kedua dan yang ketiga. Sama ada imam sahaja berada dalam masjid ataupun makmum sahaja berada dalam masjid, pihak yang satu lagi berada di luar masjid. Itu masalah yang kita kena faham. Gitu. Dan bila kita masuk perbincangan, kalau kita faham yang tu, kita faham konsep tu, harap-harap faham lah. Kalau tak faham lagi boleh tanya bagi jelas konsep tu. Konsep dia ialah, konsep jarak ni ialah sekiranya imam berada di mihrabnya dan makmum berada di saf yang ke-11, sedangkan tidak ada makmum lain yang berada pada saf di hadapannya. Saf pertama tak ada orang, saf kedua tak ada orang, saf ketiga tak ada orang, keempat tak ada orang, kelima tak ada orang, keenam tak ada orang, ketujuh tak ada orang, ke-8 tak ada orang, ke-9 tak ada orang, ke-10 tak ada orang, ke-11 baru ada makmum di situ. Imam berada di mihrabnya. Ini konsep dia. Maka dalam keadaan macam ni, selain daripada masjid, selain daripada situasi kedua-duanya berada dalam masjid, maka tidak sah berjemaah dalam keadaan ini. Sebab jarak antara makmum yang paling hampir dengan imam itu jauh. Jauh. Dia jauh. Maka jarak yang jauh itu menyebabkan terputus hubungan solat antara imam dengan makmum. Walaupun dia boleh tengok imam, walaupun dia nampak pergerakan imam, walaupun dia mendengar suara imam dan sebagainya, tapi jarak itu tidak mencukupi untuk menjadikan dia makmum bagi imam. Kerana jarak itu jauh. Ini situasi yang kedua-duanya di luar masjid ataupun salah seorang daripada kedua-dua pihak ini berada di luar masjid dan satu lagi dalam masjid. Kalau dalam masjid kedua-duanya tak ada masalah. Kalau imam dan makmum dalam masjid, tak ada masalah walaupun makmum berada di saf yang ke-11 dan imam berada di mihrabnya dan tidak ada sesiapa pun yang mengikut imam pada 10 saf yang di depan tu. Boleh faham? InsyaAllah. Kalau tak faham, saya tanya. Konsep yang sama kita bawa kepada situasi yang kedua dan yang ketiga ni, iaitu salah seorang daripada imam dan makmum berada di dalam masjid, pihak yang satu lagi berada di luar masjid. Situasi yang kedua, keadaan yang kedua, imam berada dalam masjid, makmum berada di luar masjid. Maka makmum yang berada di luar masjid itu dengan konsep yang sama, dia perlu memastikan jarak dia, iaitu makmum yang paling hampir safnya dengan masjid, jarak dia dengan dinding masjid itu mestilah tidak melebihi 150 meter tadi ni. Itu mestilah tidak melebihi 150 meter tadi. Makmum yang berada di belakang dia hanya mengikat ataupun hanya diukur dengan jarak antara makmum yang di belakang itu dengan makmum yang di depan tadi ni. Dan seterusnya. Jadi masjid dan di luar masjid ada beberapa saf. Di luar masjid ada beberapa saf. Jadi kita reset lah bilangan saf yang dalam masjid tu kira satu. Kita bilang daripada awal saf yang berada di luar masjid ni. Di saf yang pertama iaitu saf yang paling hampir dengan masjid. Saf yang kedua, saf yang di belakang saf yang pertama. Saf yang ketiga di belakang saf yang kedua dan seterusnya. Maka jarak di antara saf yang pertama di luar masjid mestilah tidak melebihi jarak 150 meter itu. Dia dengan dinding masjid. Dia dengan bangunan masjid. Saf yang kedua iaitu saf yang di belakangnya, jarak saf yang kedua dengan saf yang pertama mestilah tidak melebihi 150 meter. Jarak saf yang ketiga dengan saf yang kedua mestilah tidak melebihi 150 meter dan seterusnya. Itu mafhum daripada situasi yang kedua. Situasi yang ketiga, imam berada di luar masjid, makmum berada dalam masjid.
Kalaulah tidak ada sebarang makmum langsung di belakang imam. Imam luar masjid, imam di luar masjid, makmum dalam masjid. Dan tidak ada sebarang makmum yang bersama dengan imam di luar masjid. Jadi imam, masjid dan makmum yang berada dalam masjid. Jadi imam sini, lepas itu belakang imam tu terus masjid. Belakang imam tu terus masjid. Tidak ada sebarang makmum yang bersama dengan imam. Maka dalam keadaan macam ni, imam ni mestilah jaraknya dengan masjid itu tidak melebihi 150 meter tadi. Mestilah jaraknya di antara imam dengan masjid tidak melebihi 150 meter. Kalaulah di belakang imam itu ada saf yang lain makmum. Ada saf yang lain. Mungkin ada 5 saf, mungkin ada 10 saf, mungkin ada 15 saf kalau nak sampai ke masjid tu. Kan? Imam, kemudian ada saf-saf makmum di belakang dia. Kemudian barulah masjid di belakang imam. Masjid mestilah belakang imam sebab imam duduk di depan kiblat. Masjid di belakang dia lah. Jadi, kalau imam, contoh macam saya imam, belakang saya ni tak ada sebarang makmum, hanya masjid saja, maka jarak saya sebagai imam dengan masjid itu mestilah tidak melebihi 150 meter. Itu satu. Kalaulah di belakang saya ada makmum, ada saf-saf makmum di belakang saya di luar masjid, kemudian ada beberapa saf di belakang saya, kemudian barulah masjid. Maka jarak yang dikira ialah dinding masjid, bangunan masjid dengan saf yang paling hampir dengan masjid itu mestilah tidak jauh melebihi 150 meter. Itu maksud dia. Itu maksud syarat jarak ni. Syarat qurbul masafah ni. Dekat jarak tu. Jadi itu maksud dia. Harap boleh faham. Kalau tak faham, lagi tanya. Baik. Dan kelakuan yang keempat. Masuk dalam situasi yang keempat. Imam dan makmum pada lain daripada masjid. Imam dan makmum itu kedua-duanya tidak berada di dalam masjid. Ini yang biasanya lah. Situasi yang kedua, yang ketiga tu jarang-jarang berlaku. Mungkin pada special event saja yang berlaku. Ni situasi yang keempat ni lebih biasa dan lebih kerap berlaku dalam situasi harian. Iaitu imam dan makmum pada lain daripada masjid. Adakala kedua-duanya imam dan makmum itu di dalam padang. Bukan masjid lah. Dalam padang. Dalam padang stadium ke apa ke. Atau kedua-duanya di dalam perbinaan, di dalam bangunan daripada rumah-rumah atau madrasah-madrasah, dewan ke, balai raya ke, surau ke. Alhamdulillah. Semua sikit hari ni. Maka dalam keadaan ni keadaan imam dan makmum di luar masjid. Kedua-duanya berada di luar masjid. Di luar masjid tu sama ada dalam binaan yang lain ataupun di tempat lapang. Kita ada program dekat stadium contohnya, pakai sembahyang dalam stadium. Maka tu kira situasi di luar masjid. Imam di luar masjid, makmum pun di luar masjid, dalam padang bola. Ataupun dalam dewan. Dewan PWTC, dewan segala dewan lah, dewan bandaraya, dewan apa semua, dewan balai rakyat, balai kampung dan sebagainya, termasuk juga surau, rumah ke dan sebagainya. Kadang-kadang contohnya solat jenazah itu dilakukan di dalam rumah, maka tu dikira binaan selain masjid. Kadang-kadang sembahyang jemaah tu ada kenduri ke, ada apa ke, ataupun adik-beradik balik ramai ke, raya dan sebagainya, maka jemaah dilakukan di rumah ramai-ramai bersama dengan saudara mara, adik-beradik dan sebagainya. Maka ada yang sebahagiannya terpaksa sembahyang dalam bilik, di ruang tamu dan dapur dan sebagainya, itu dikira binaan di luar masjid, binaan selain masjid. Dan surau, macam kita sembahyang tempat biasa kita, surau dan sebagainya, surau RNR, surau musafir, surau stesen bas, surau KLIA dan sebagainya lah. Apa-apa saja binaan selain daripada masjid ataupun tidak ada binaan sama sekali macam padang dan sebagainya, tak ada masalah. Ini masuk dalam situasi yang keempat ataupun hal yang keempat, kelakuan yang keempat. Maka syarat sah mengikut imam dalam masalah ni, kita di surau, kita di dewan, kita di rumah, kita di dalam bilik,
atau di padang dan sebagainya, maka syarat sah mengikut imam jangan lebih antara imam dan makmum dan antara tiap-tiap dua saf atau dua orang yang mengikut di belakang imam. Jangan lebih tadi, jangan lebih atas 300 hasta. Dan tiada mudarat lebih 3 hasta seperti telah lalu. Tu syarat dia sama macam kelakuan yang kedua dan yang ketiga tadi. Ada syarat tu. Jadi konsep yang sama. Mestilah jarak di antara imam dan makmum mestilah jarak di antara imam dan makmum itu tidak melebihi 300 hasta. Tidak melebihi 300 hasta ataupun 150 meter. Soalan, termasuk surau di kampung ke Ustaz? Surau yang tak ada solat Jumaat? Ya, termasuk. Termasuk sekali. Yang bukan namanya masjid masuk dalam kategori yang keempat ni. Apa-apa saja binaan ataupun tempat solat yang bukan masjid masuk dalam kategori yang keempat. Masuk dalam kategori yang keempat. Baik, maka syarat dia macam syarat situasi yang kedua dan yang ketiga tadi, iaitu dia mensyaratkan jarak, jangan terlalu jauh, jangan melebihi 150 meter, jangan melebihi 300 hasta, macam huraian yang tadi, sama, cuma dia ada tambahan syarat yang lain. Jadi syarat yang tadi kita fahamlah, syarat yang tadi, syarat qurbul masafah itu dekat jarak antara imam dan makmum itu dilihat sama ada imam secara direct dengan makmum secara direct dengan imam, ataupun makmum yang dengan makmum antara makmum dengan makmum yang berada di depannya. Syarat yang tadi dengan tafsilan yang tadi. Betul. Ya, masih lagi dalam masalah jarak. Kiraan jarak bagi tempat tinggi sama ke Ustaz. Misalnya imam atas pentas dan makmum kat bawah dalam masjid, sama. Jarak dia kira sama. Kalau dalam masjid, dia tidak ada masalah. Syaratnya nanti dia akan sebut dalam syarat-syarat akan datang, dia akan sebut dalam masalah tinggi, imam berada di tempat yang tinggi, makmum berada di tempat yang bawah contohnya. Berbeza tingkat, berbeza aras tu. Syarat dia mestilah makmum jangan berada di depan imam. Syarat yang tu. Itu untuk pada masalah tempat yang tidak sama tinggi. Tempat yang tidak sama tinggi. Tapi dalam bab jarak sama. Tapi dalam masjid tak ada masalah jarak ni. Macam saya sebut tadi lah. Kalau kedua-duanya dalam masjid, imam dan makmum dalam masjid tak ada masalah. Kedua-dua imam dan makmum dalam masjid tiada sebarang jarak disyaratkan. Yang kita bincang di luar masjid. Contohnya surau 2 tingkat. Okey, ada perbincangan. Surau 2 tingkat. Ada perbincangan dalam masalah jarak. Kena kira jarak yang sama juga. Maksudnya jarak antara imam dan makmum tu mesti dah tidak jauh. 300 hasta tadi. Macam mana nak kira jarak tu? Kita kira dengan andaian level yang sama. Level yang sama. Imam berada di tingkat 2 contohnya, di depan tempat dia. Makmum berada di tingkat 1 contohnya. Kalaulah tingkat itu sama ada diturunkan imam ataupun dinaikkan makmum, jarak antara imam dan makmum 300 meter. Ini masalah jarak. Ini bukan masalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam masjid tak ada masalah dalam bab ni. Sebab dalam masjid tidak ada jarak yang diambil kira. Ini di luar daripada masjid. Gitu. Jadi kalau contohnya soalan imam atas pentas, makmum bawah pentas di luar masjid, maka jarak yang diambil kira ialah jarak yang sama, 300 meter. 300 hasta ataupun 150 meter. Dengan andaian mereka berada pada ketinggian yang sama. Jadi sama ada dinaikkan ataupun diturunkan imam ke paras yang sama, ataupun dinaikkan ataupun diturunkan makmum ke paras yang sama dengan imam. Itu sama. Baik. Baik, maka untuk keadaan yang keempat ni di surau, di sebarang binaan selain masjid ataupun tidak ada binaan langsung macam di tempat di padang awam, di stadium dan sebagainya, di stadium ke di tempat perkelahan ke tempat perkemahan ke yang memang tidak disediakan tempat surau dan sebagainya, kita sembahyang atas tanah itu je, lapik dengan tikar dan sebagainya, tempat umum lah, tempat umum.
Jadi dia mensyaratkan jarak. Ada lagi syarat dia. Dan jangan ada dinding. Ini syarat yang seterusnya. Ini tambahan daripada syarat yang tadi. Dan jangan ada dinding antara imam dan makmum pada 3 kelakuan yang akhir ini. Tidak ada dinding antara imam dan makmum pada 3 kelakuan yang akhir ini. Kelakuan yang kedua, ketiga dan yang keempat itu tidak ada dinding yang menghalang makmum kepada imam. Tidak ada dinding yang menghalang makmum kepada imam. Dinding yang menghalang itu dilihat daripada 2 sudut. Daripada 2 aspek. Yang pertama, dinding yang menghalang untuk sampai kepada imam, pergi kepada imam, satu. Yang kedua, dinding yang menghalang daripada melihat imam. Jadi 2 syarat itu. Maksud dinding yang menghalang ni ada 2 syarat. Ada 2 aspek yang kena jaga. Yang pertama, dinding yang menghalang daripada makmum pergi ke tempat imam. Satu. Yang kedua, dinding yang menghalang juga maksudnya dinding yang menghalang daripada melihat imam dengan pandangan mata. Dia 2. Dalam bahasa Arab sebut yamna'ul murur wa yamna'ur ru'yah. Yamna'ul murur wa yamna'ur ru'yah. Menghalang laluan dan menghalang penglihatan. Jadi untuk keadaan selain daripada masjid yang kedua-dua imam dan makmum itu berada dalam masjid, maka disyaratkan bagi keadaan yang lain daripada keadaan yang pertama itu jarak yang tidak jauh, kurang daripada 150 meter, dan tidak ada dinding ataupun sesuatu yang menghalang makmum untuk pergi kepada imam, dan tidak ada halangan bagi makmum untuk melihat imam. Gitu. Ni kita ringkaskan ataupun kita perincikan ringkasan yang tadi. Baik. Kita dah bincangkan tentang jarak tadi. Kita nak tambah lagi syarat yang disebutkan dalam kitab ni, iaitu mesti tidak ada dinding. Dinding ini ibarat daripada sesuatu yang menghalang makmum daripada imam lah. Sesuatu yang menghalang antara imam dan makmum. Dan halangan itu daripada 2 aspek. Yang pertamanya menghalang laluan, yang keduanya menghalang penglihatan. Menghalang laluan dan menghalang penglihatan. Menghalang penglihatan mudah. Maksudnya makmum yang berada di belakang halangan tersebut, di belakang tirai ke, di belakang dinding ke, di belakang kompartmen yang memisahkan di antara binaan, antara tempat imam dengan makmum contohnya. Ni bahasa mudah kita kalau nak mudah faham, antara muslimat dengan imam lah. Antara jemaah muslimat dengan imam tu lebih mudah kita faham. Lebih mudah untuk kita gambarkan masalah. Antara muslimat yang sembahyang di kawasan muslimat dalam surau ataupun dalam dewan ataupun dalam tempat-tempat selain daripada masjid dengan imam yang berada di tempatnya, imam yang berada di mihrab tu lebih mudah kita faham. Jadi untuk mudah faham kita gambarkan macam tu dulu, tapi baru kita kembangkan masalah kepada masalah-masalah lain. Tapi ini sebagai asas kefahaman kita. Baik, untuk muslimat ni selain daripada masjid ni, muslimat tak duduk dalam masjid, imam pun tak duduk dalam masjid. Untuk selain daripada keadaan ini, untuk muslimat yang berada dalam kawasan yang dikhususkan kepada muslimat, yang terpisah dengan jemaah lelaki, yang terpisah dengan imam yang berada di mihrabnya, di tempat sembahyangnya, maka disyaratkan, seperti mana di surau-surau, disyaratkan muslimat itu perlu ada ruang yang boleh dia lalu untuk ke imam. Satu. Dan disyaratkan muslimat itu boleh melihat imam. 2. Faham yang tu dulu. Saya kita akan rendangkan ataupun tambahkan perincian. Faham yang tu dulu. Jadi untuk muslimat,
yang berada di kawasan solat muslimat yang di depannya ada tirai, sama ada tirai kain ke, tirai kayu ke, tirai kaca ke, penghalang lah, yang menghalang, yang memisahkan kawasan muslimat dengan kawasan jemaah laki-laki dan imam. Maka ada dua perkara yang perlu dijaga secara asasnya. Secara asasnya ada dua perkara yang perlu dijaga. Yang pertamanya, mestilah perlu ada ruang macam pintu dan sebagainya yang boleh, yang membenarkan sekiranya muslimat itu nak lalu menerusi ruang itu, dia boleh lalu kepada imam. Boleh lalu kepada imam. Maksudnya ruang tu mesti berada di depan dia. Ruang tu mesti berada di depan dia, ataupun sebelah kanan dia, sebelah kanan hadapan, ataupun sebelah kiri hadapan. Yang dia boleh lalu untuk dia pergi kepada imam kalau dia nak pergi. Satu. Faham yang tu dulu. Dan yang keduanya, dia perlu boleh melihat imam melalui ruang tersebut ataupun ruang lain. Dia boleh melihat imam. Dia boleh melihat imam. Muslimat yang berada di balik tirai boleh melihat imam. Dua. Okay. Kalau faham yang tu, kita kembangkan sikit masalah dia. Faham yang tu, kalau faham yang tu, kita kembangkan sikit masalah dia. Sekiranya laluan yang dibuka itu macam tirai, tirai surau, orang selak sikit kan. Selalunya kita akan tengok muslimat akan selak sikit bagi ada ruang yang boleh dilalui sekurang-kurangnya seorang. Jadi kalau tirai kain lah, selak sikit biar terbuka, boleh lalu kawasan yang terbuka ni. Makmum muslimat yang lain tak buka ruang tu. Yang buka satu ruang tu sajalah. Makmum yang berada di tempat, makmum yang berada di tepi-tepi tu, dia tak buka ruang tu. Jadi depan ni memang tirai, memang kayu, memang kaca dan sebagainya lah. Yang memang dia tak boleh lalu secara straight. Dia memang tak boleh lalu secara straight. Itu. Maka dia dalam keadaan macam ni, perlu ada seseorang yang betul-betul berada di hadapan lubang tu. Perlu ada seseorang yang betul-betul berada di hadapan laluan tersebut. Muslimat perempuan lah. Muslimat perempuan. Jadi memadai sekadar ada seorang yang boleh lalu ruang tersebut, yang boleh lalu menerusi ruang tersebut untuk sampai kepada imam kalau dia nak, dan muslimat yang lain itu hanya tumpang syafaat dia. Tumpang syafaat dia. Maksudnya tak perlulah setiap muslimat itu ada ruang peribadi yang khusus untuk sampai kepada imam. Memadai hanya ada seorang saja. Dan muslimat yang lain itu hanya menumpang ataupun hanya dah dikira sebagai boleh berjemaah kerana ada seorang di kalangan mereka yang boleh sampai kepada imam. Sekiranya orang tersebut nak pergi kepada imam. Satu masalah. Itu pecahan ataupun tambahan daripada kefahaman yang tadi. Macam tu juga dengan masalah penglihatan. Masalah penglihatan. Maka tak disyaratkan setiap muslimah yang berada dalam jemaah tersebut untuk semuanya melihat imam. Memadai hanya seorang saja yang boleh melihat imam. Dah cukup untuk muslimat-muslimat yang lain. Memadai untuk muslimat-muslimat yang lain sembahyang berjamaah dengan imam tersebut sekiranya ada seorang di kalangan mereka yang boleh melihat pergerakan imam. Yang boleh melihat pergerakan imam. Itu pecahan masalah yang kedua. Ya, masalah yang kedua. Tambah sikit lagi. Dia kena faham selapis-selapis macam ni. Tambah sikit lagi. Sekiranya dia tidak boleh melihat imam, tapi dia boleh melihat makmum yang melihat imam. Maksudnya dia mungkin tak nampak imam lah. Sebab biasanya contohnya dah. Kan? Imam, kemudian makmum laki-laki 10 saf, muslimat berada di saf yang kesebelah. Contohnya. Muslimat berada di saf yang kesebelah dan ditutup dan dihalang dengan tirai. Ataupun dengan tutupan dinding kayu dan sebagainya. Kalau dia buka pun tirai tersebut, dia tak nampak imam. Sebab imam berada di depan. Dia tak nampak pergerakan imam. Imam diri pun dia tak nampak, imam rokok pun dia tak nampak, imam sujud tak nampak. Sebab imam berada di depan, di antaranya dengan imam, terdapat 10 saf laki-laki. Maka dalam masalah macam ni,
yang diambil kira ialah dia boleh melihat makmum yang berada di hadapan dia. Dia boleh melihat makmum yang berada di hadapannya secara direct. Makmum yang di saf ke-10 itulah maksudnya. Dan muslimat berada di saf yang ke-11. Makmum laki-laki yang berada di saf yang ke-10. Muslimat ini yang berada berbetulan dengan lubang ataupun ruang yang boleh lalu ni, dia boleh melihat makmum yang berada di depan dia. Dan makmum yang di saf ke-10 itu sama ada boleh melihat imam secara terus ataupun terpaksa melalui saf yang ke-9, saf yang ke-9 melihat saf yang ke-8, saf yang ke-8 melihat saf yang ke-7, sampailah kepada saf yang pertama dan saf pertama melihat imam. Maka silsilah ini, rantaian ini menjadikan jemaah muslimat yang sembahyang di dalam kawasannya yang hanya ada seorang saja sekurang-kurangnya melihat makmum lelaki yang sama berjemaah dengan dia, dan mereka boleh melihat imam secara terus ataupun berwasilahkan dengan makmum yang berada di hadapan tu, sembahyang mereka sah. Sembahyang mereka sah. Gitu. Dia kita kena buat gambaran benda ni. Kena bayangkan benda ni. Kawasan muslimat perlu buka satu ruang yang mana ruang tersebut membolehkan sekiranya seorang muslimat nak pergi ke imam, boleh pergi. Boleh sampai ke imam menerusi ruang tersebut tanpa perlu membelakangi kiblat. Mengiring tak ada masalah lah. Mengiring maksudnya kita berjalan ke kanan. Kita menghadap kiblat tapi berjalan ke kanan contohnya. Kita menghadap kiblat tapi berjalan ke kiri. Boleh. Kita menghadap kiblat dan berjalan ke depan. Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh, kita terpaksa membelakangi kiblat untuk keluar menerusi ruang tersebut dan pergi kepada imam. Ini tak boleh. Ini keadaan selain daripada masjid. Jangan lupa perbincangan kita. Ini keadaan selain daripada masjid. Surau dan sebagainya. Dalam masjid tak bincang, tak ada masalah. Baik. Perlu ada ruang di antara kawasan muslimat dengan kawasan muslimin, kawasan imam, yang mana ruang tersebut boleh dilalui sekurang-kurangnya oleh seorang muslimat sekiranya dia nak lalu. Bukan suruh lalu lah, sekiranya dia nak lalu. Satu. Yang keduanya, dia perlu ada seorang yang betul-betul berada di ruang tersebut untuk melihat imam. Untuk melihat pergerakan imam. Kena ada. Kalau dia tak boleh melihat pergerakan imam sekalipun, dia boleh melihat pergerakan makmum dalam jemaah yang sama yang melihat pergerakan imam. Dia perlu ada silsilah, sanad. Saya tak nampak imam tapi saya nampak jemaah yang berada di saf yang ke-10. Itu sanad. Saf yang 10 kata saya tak nampak imam tapi saya nampak makmum yang berada di saf yang ke-9. Saf yang ke-9 kata saya tak nampak imam tapi saya nampak makmum yang berada di saf yang ke-8. Saf yang ke-8 kata saya tak nampak pergerakan imam tapi saya nampak pergerakan makmum yang berada di saf yang ke-7. Dan seterusnya, saf yang pertama dia kata, saf yang pertama itu saya nampak pergerakan imam secara terus. Dan makmum di saf yang kedua melihat menampak pergerakan saya. Maka ini sanad ni, silsilah ni. Silsilah ini yang bila mana berhubung, bila mana bertalian, bila mana berterusan menyebabkan makmum yang berada di kawasan tertutup boleh melihat ataupun melihat imam ataupun melihat pergerakan orang yang melihat imam dan menyebabkan sembahyang mereka sah. Ini pentingnya membuka sedikit laluan pada tirai ataupun kawasan sembahyang muslimat dalam surau-surau dan sebagainya. Ini masalah yang dibincangkan dengan panjang lebar, pernah jadi polemik, pernah jadi isu dan sebagainya masalah ini. Ini hukum dalam mazhab Syafi'i. Boleh faham? Salam Ustaz, kalau kes macam COVID dulu, hanya limited beberapa orang untuk solat fardu atau solat Jumaat. Imam dan makmum yang terpilih duduk dalam kawasan bertutup, kawasan aircon. Adakah dikira berjemaah makmum di luar kawasan bertutup tapi masih dalam kawasan masjid? Dan adakah sah solat Jumaat makmum yang duduk di luar kawasan masjid tetapi tak sampai 150 meter? Masalahnya kembali kepada masalah tadi. Kalau kawasan tertutup, biasanya solat Jumaat dilakukan di masjid lah. Kalau di masjid tak ada masalah lah, dengan jarak tak ada masalah. Tapi kalau makmum berada makmum yang
curi-curi pergi sembahyang Jumaat ni, makmum yang tak masuk dalam 50 orang yang boleh pergi dulu ni, yang tetap nak pergi sembahyang Jumaat juga, jadi dia curi-curi untuk solat Jumaat, tapi dia berada di luar masjid, maka jarak yang dikira ialah jarak dia dengan masjid itu mestilah tidak melebihi 150 meter. Kalau dia saf yang paling hampir dengan masjid. Kalau dia berada di saf yang kedua, maka jarak dia dengan saf yang kedua tu mesti tidak melebihi 150 meter. Dan jarak saf pertama dengan masjid itulah yang mesti tidak melebihi 150 meter. Macam tadi. Satu. Tapi masalah yang lebih parah ialah bila mana masjid itu tertutup pintu dia. Itu masalah. Sebab bila tertutup pintu, kita tak nampak pergerakan solat orang yang berada di dalam masjid. Masalah duduk di situ. Jadi, sekalipun kita mendengar imam takbir, imam baca Fatihah dan sebagainya, tapi untuk jemaah yang berada di luar masjid, dia mensyaratkan mesti melihat gerakan imam. Sama ada melihat secara direct, dia tengok imam, ataupun dia tengok orang yang tengok imam. Maka dalam keadaan macam COVID dulu, mereka yang sembahyang di luar masjid, sedangkan masjid itu tertutup dan tidak ada sebarang visual, tidak ada sebarang penampakan pergerakan orang yang berada dalam masjid, maka solat Jumaat itu tidak sah. Yang bagi yang di luar tidak sah. Jadi masalah ni bukan masalah jarak, masalah tidak melihat pergerakan imam ataupun tidak melihat pergerakan makmum yang melihat pergerakan imam. Masalah di situ. Untuk yang tadi. Saya kurang faham berkaitan jarak bagi kelakuan yang kedua. Kelakuan yang kedua iaitu imam berada dalam masjid dan makmum berada di luar masjid. Ustaz sebut tadi jarak imam dengan makmum yang paling hampir dengannya mestilah kurang daripada 300 hasta. Ya, 150 meter. Betul? Soalan saya, jika makmum yang paling hampir itu berada di luar masjid, adakah perlu diukur bermula dari kedudukan imamnya ataupun diukur bermula dari tepi masjid? Contohnya, jika diukur dari tepi masjid, kedudukan makmum itu kurang dari 300 hasta. Tapi jika diukur dari kedudukan imamnya, maka dah melebihi 300 hasta. Jadi soalannya, kalau makmum berada di luar masjid, nak dikira 300 hasta tu dengan imam ataupun dengan binaan masjid? Jawapannya ialah dengan binaan masjid. Dengan binaan masjid. Itu yang disebutkan pada atas muka surat kita tadi. Dan dikira ukuran itu daripada tepi masjid. Tepi masjid ni dinding masjid lah. Dinding masjid. Yang mengiringi makmum. Itu dalam kitab kita dah disebutkan. Dia bukan kira jarak makmum yang di luar masjid dengan imam yang berada di mihrabnya, bukan. Dia dikira makmum yang berada di luar masjid dengan bangunan masjid itu sendiri, dengan binaan masjid itu sendiri. Dikira jarak situ. Jadi kalau jarak situ tak sampai 300 hasta, 150 meter, boleh sangatlah. Tak ada masalah. Gitu. Baik. Sambung balik dalam perbincangan kita. Boleh tanya Ustaz? Sila. Kalau yang berkaitan, boleh tanya terus. Okey. Betul tak kalau saya dobit dekat tepi masjid tu, saya tulis dobit dia, yakni dinding yang berdekatan dengan saf makmum yang pertama yang berada di luar masjid. Ya, betul. Okay, makmum dinding masjid. Macam mana tadi? Saya dobit, yakni di tepi masjid, yakni dinding yang berdekatan dengan saf makmum yang pertama yang berada di luar masjid. Ya. Lebih baik dinding yang paling hampir. Dinding yang paling hampir dengan makmum ataupun saf makmum pertama di luar masjid. Gitu. Dia lebih spesifik. Okey Ustaz, satu lagi soalan Ustaz. Ya. Saya tanya untuk situasi makmum di luar masjid yang macam tadi juga, imam dalam masjid. Okey. Dia kira 150 meter tu, yang perkiraan yang di dinding ni adalah pada makmum yang ada pada saf pertama, untuk seorang makmum saja. Seorang makmum yang ada pada saf pertama yang paling hampir dengan masjid, dikira 150 meter. Baik, bagaimana dengan makmum yang ada pada saf yang pertama juga tapi dia duduk di hujung sekali? Perkiraan dia kira dengan sebelah makmum yang sebelah ataupun dengan dinding tu juga? Okey.
dia ada keadaan di mana saf tersebut panjang dan menyebabkan orang yang berada di hujung saf tersebut jaraknya lebih jauh dengan dinding masjid berbanding dengan orang yang berada di saf yang sama yang lebih dekat dengan masjid. Soalan dia macam tu kan? Okey. Maka dikira dengan orang yang paling hampir dengan masjid sebab dalam saf yang sama. Jadi dia dikira macam mana konsep makmum yang di saf yang kedua dengan saf yang pertama, macam tu juga konsep yang sama pada jemaah pada saf yang sama. Okey, baik. Faham. Sama. Dia membawa kepada soalan tu, dia membawa kepada kefahaman kita dalam masalah muslimat tadi. Jadi setiap muslimat dia tak perlukan ruang khusus untuk dia lalu secara individu. Maksudnya bukan semua orang kena ada ruang khusus tu. Memadai hanya seorang dan muslimat yang lain yang berada dalam saf yang sama sudah cukup dengan hanya satu orang tu saja dah cukup memberi syafaat kepada orang yang lain yang berada dalam saf yang sama. Sama, konsep dia sama. Konsep dia sama. Hanya perlu ada seorang saja yang boleh melalui, maksudnya yang berada di ruang kosong di antara tirai tersebut yang membenarkan dia lalu ke depan kalau dia nak lalu, kalau dia nak melepasi ruang tersebut. Dan makmum yang lain, muslimat yang lain, walaupun dalam makmum dalam saf yang sama, dah cukup dengan hanya memiliki seorang yang ada kemampuan macam tu untuk menjabar ataupun menampung muslimat yang lain. Sebagai macam konsep fardu kifayah lah. Kalau boleh kita kata macam konsep fardu kifayah lah. Dah ada seorang, yang lain tak payah. Dah ada seorang yang boleh macam tu, yang lain tak payah. Jadi konsep dia lebih kurang sama. Ustaz. Ya. Minta maaf. Nak tanya berkaitan yang tadi kan. Contoh kita bagi isu yang muslimat. Ya. Dia kiranya yang nampak tu kita boleh kata dia sebagai Rabithah. Ya, dia akan sebut bawah ni lagi. Saya tak sebut lagi Rabithah tu sebab dia tak sebut lagi kan. Boleh saya teruskan? Sila. Boleh. Kalau Rabithah tu dia tiba-tiba aja sakit perut kan. Dia batal. Cuma situasi dia satu saf je yang ada perempuan tu kan. Yang Rabithah tu dia terbatal, yang lain semua tak nampak bergantung kat dia. Kalau lah yang lain tu dia tak bergerak langsung, macam mana dia punya situasi status solat jemaah perempuan tu? Okey, kalaulah Rabithah tu hilang. Masalah Rabithah ni akan disebutkan bawah lagi lah. Rabithah itu orang yang bertanggungjawab berada di hadapan ruang untuk melihat imam tu lah, tu Rabithah lah dipanggil. Pengikat, penyambung antara mereka yang berada di sebalik tirai dengan mereka yang berada bersama dengan imam. Jadi penyambung tu nama dia Rabithah. Bawah ni dia akan sebut lah. Jadi dalam masalah Rabithah dia kena ada dalam sepanjang solat. Kalau dia tak ada, contohnya dia terbatal dan sebagainya, maka basicnya perlu diganti. Kalau tidak digantikan Rabithah tersebut, boleh membawa kepada batal solat jemaah. Tersebut. Sebab bila hilang Rabithah itu, maka menyebabkan tidak ada hubungan ataupun pengikat di antara mereka yang berada bersama dengan imam dengan mereka yang berada di kawasan tertutup yang tidak bersama dengan imam, yang terpisah dengan imam. Maka secara asasnya kewujudan Rabithah itu merupakan satu kewajipan dalam solat Jumaat dan dalam solat berjamaah bagi mereka yang berada di kawasan tertutup. Kalau Rabithah itu tiba-tiba hilang, kalau Rabithah itu tiba-tiba terputus, dia batal solat dan sebagainya, maka perlu ada orang lain yang menggantikan tempatnya. Kalau tak ada siapa ganti tempat Rabithah tersebut, maka menyebabkan jemaah yang berada di kawasan itu terputus hubungannya dengan imam, menyebabkan jemaah itu tidak sah solat mereka. Kalau macam pintu, tiba-tiba pintu tertutup. Dalam pintu kalau tertutup semasa pertengahan ataupun tirai itu tiba-tiba ada angin ke, ada budak main ke, ditutup. Ya. Dalam masalah lubang tu sendiri, kalau tertutup pada pertengahan solat, maka dia tidak menjejaskan solat. Dia tidak menjejaskan kesahihan jemaah. Sebab itu di luar daripada kemampuan kita. Dia masuk dalam kaedah yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida', disebutkan oleh Imam Bajuri dalam Asyiah Fathul Qarib. Dimaafkan perkara yang baru berlaku di dalam solat yang di luar daripada kawalan kita sekiranya benda tersebut berlaku di pertengahan solat. Dia tidak berlaku sejak daripada awal solat. Benda dah separuh jalan, kita dah sembahyang dah, masuk rakaat kedua dan sebagainya. Tiba-tiba ada budak main tarik tirai ke ataupun
angin yang menutup pintu dan sebagainya menyebabkan hilang ruang tersebut, maka dia masih lagi dimaafkan sebab dia luar daripada kawalan kita. Tetapi bagi Rabithah tu sendiri, maka dia berada dalam kawalan kita. Rabithah tu tak ada, kena ada orang lain yang ganti sebagai Rabithah. Jadi dia berbeza masalah orang dengan masalah pintu tertutup. Ini pintu terbuka, ruang terbuka, orang tak ada tu masalah. Kena ada ganti. Tapi kalau orang ada tapi tiba-tiba tertutup ruang tersebut di pertengahan solat, di luar daripada kawalan kita, maka itu dimaafkan. Dia dimaafkan. Maksud dimaafkan ni maknanya kalau ikut kaedah dia batal. Tapi syarak memberi kemaafan, tu maksud dimaafkan. Sepatutnya batal kalau ikut kaedah batal, tapi ada kelonggaran pada syarak daripada pihak syarak yang membenarkan sebab dia di luar kawalan. Maka itu yang dimaksudkan dengan yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Dimaafkan pada pertengahan perkara yang tidak dimaafkan pada permulaan. Gitu. Terima kasih, Ustaz. Ya. Ustaz, satu lagi. Ya. Okey, dan tiada dinding, maksudnya adalah dinding yang dari dua aspek. Yang pertama menghalang laluan, ya, dan melihat imam. Ya, menghalang penglihatan. Ya. Untuk tiga yang terakhir ni dua-dua kena cukup syarat lah kan? Ya. Cuma macam mana kalau dia menghalang laluan tapi dia boleh nampak imam? Contohnya macam kaca duduk sinar. Dia macam boleh mana? Contohnya macam kaca duduk sinar. Kaca duduk sinar, okey. Dia menghalang laluan tapi dia boleh nampak. Itu macam mana pula? Okey, saya tak sentuh bab tu lagi sebab saya nak bagi faham masalah dulu, tapi dah tanya soalan, okey saya sentuh teruslah. Qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tak apa saya bincangkan terus sebab dah alang-alang tanya soalan, kita dah ready untuk jawablah. Tapi kalau tak tanya soalan tu, perbincangan ni saya akan bawa ke belakang sikit, tapi tak apa, kita jawab terus. Qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan kedua-duanya. Boleh lalu dan boleh lihat. Ini qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya atas pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, mesti ada kedua-dua ni. Jarak tadi sukulah, jarak tadi memang tu settle, tak ada masalah dah. Ni dua ni, menghalang laluan dan menghalang penglihatan. Qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, qaul yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan kedua-duanya. Tidak boleh ada halangan yang menghalang laluan dan tidak boleh ada halangan yang menghalang penglihatan. Mesti. Itu qaul yang muktamad. Atas qaul yang muktamad ini, kalau tak cukup dua syarat ini, maka tidak sah jemaah. Atas qaul yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Ini yang difatwakan. Ini yang kalau sekiranya soalan datang dalam kaitan ini, maka ini yang difatwakan secara umum tanpa melihat kepada situasi yang spesifik. Tapi ada qaul yang kedua yang kurang kuat. Dia bukan lemah dah, dia kurang kuat. Dalam bahasanya disebut qaul yang sahih. Yang paling kuat tadi yang asah, yang paling kuat. Qaul yang kedua berarti dia kuat juga, tapi dia tidak sekuat pendapat yang pertama. Dia masih lagi kuat, cuma dia tidak kuat seperti mana kuatnya pendapat yang pertama. Maksudnya dia bukan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dia pendapat yang bukan muktamad dalam mazhab Syafi'i, tapi masih lagi kuat berdasarkan kepada dalilnya. Hanya mensyaratkan salah satu. Sama ada boleh lalu kepada imam ataupun boleh melihat imam. Maka dalam keadaan yang diperlukan, kalau kita tak boleh nak elak dah benda ni, kalau kita tak boleh nak kontrol dah benda ni, maka kita boleh berpegang dengan qaul yang kedua. Iaitu hanya mensyaratkan salah satu daripada dua perkara. Sama ada tidak menghalang laluan ataupun tidak menghalang penglihatan. Gitu. Jadi, kita ada pendapat yang paling kuat berdasarkan kepada hujah, dalil dan pegangan dalam mazhab Syafi'i yang mensyaratkan kedua-duanya. Dalam masa yang sama, sekiranya kita tidak mampu untuk menjaga kedua-dua syarat tersebut, masih ada qaul yang kedua yang juga kuat, sekalipun tidak sekuat dalil yang pertama, tidak sekuat hujah pendapat yang pertama, yang hanya mensyaratkan satu saja daripada dua. Sama ada boleh melihat walaupun tak boleh lalu, ataupun boleh lalu walaupun tak boleh lihat. Boleh lihat walaupun tak boleh lalu, seperti ada tingkap, ataupun sambil duduk sini, kacau duduk sini macam yang ditanya dalam soalan tadi. Ataupun boleh lalu saja tanpa boleh lihat, contohnya. Contohnya di hadapan dia tu ada dinding, ada tiang, ada soal muslimat. Buka ruang kebetulan selang satu saf ataupun dua saf itu hanya ada tiang. Tu tak boleh nampak lah, tak boleh nampak imam. Tapi boleh lalu. Maka tu dah dibenarkan kalau ikut pendapat yang kedua. Jadi ada flexibility dari itulah. Ada kemudahan yang
yang ditawarkan dalam mazhab kita sendiri, tak perlu taklid kepada mazhab orang lain, yang membenarkan kita bertaklid ataupun kita berpegang dengan pendapat yang kedua sekiranya keadaan memerlukan. Tapi kalau basic perbincangan, kalau asas kepada masalah, syarat kedua-duanya, disyaratkan kedua-duanya mesti boleh lalu dan mesti boleh lihat. Itu secara ringkasnya penjelasan tentang soalan yang ditanya tadi. Tengok soalan sikit. Untuk situasi kedua dan ketiga disyaratkan untuk melihat makmum ataupun imam pada saf terakhir juga ke? Ya, disyaratkan. Jadi syarat untuk situasi kedua, ketiga dan keempat sama. Situasi kedua, ketiga dan keempat sama. Jarak kena jaga, boleh pergi kepada imam dan boleh melihat imam. Itu sama. Sama. Baik, saya nak sambung sikit bacaan, kita perlu sampai ke stesen ya. Masa dah tak banyak, sikit je lagi. Ataupun kita boleh berhenti dah, nanti kita sambung bincang balik. Tengok dulu. Baik, kita pun habis sikit lagi. Kemudian kita berhenti dekat stesen kecil dia. Dan jangan ada dinding tadilah. Halangan yang menghalang laluan ataupun penglihatan di antara imam dan makmum pada tiga kelakuan yang akhir ini. Kelakuan yang kedua, ketiga dan keempat. Bersalahan kelakuan yang pertama, imam dan makmum dalam masjid. Itu kelakuan yang pertama, situasi yang pertama. Maka diluaskan hukum. Maka hukum untuk mereka yang sembahyang dalam masjid, imam dan makmum yang di dalam masjid, maka hukum itu lebih luas, lebih longgar. Syarat-syaratnya tak disyaratkan benda-benda ni. Kerana masjid ketentuan tempat sembahyang. Kerana masjid ialah tempat yang khusus bagi sembahyang. Maka dia ada keluasan, dia ada kelonggaran, dia ada keistimewaan yang tidak ada dan tidak diberikan pada tempat-tempat yang lain. Itu maksud dia. Kerana masjid ketentuan tempat sembahyang sebagaimana yang telah lalu kenyataannya. Habis. Baik, maka jika ada antara keduanya dinding yang ada pintu terbuka, maka harus mengikut mereka yang berdiri berbetulan pintunya dan saf yang berhubung dengan dia, dan demikian lagi mereka di belakangnya, dan jadilah mereka yang berdiri berbetulan pintu itu rabitah, yang menambat antara mereka itu dan antara imam. Dan jadilah ia rabitah itu pada hak mereka itu seperti imam. Seperti imam. Ini kita berhenti sini. Kita berhenti dekat sini. Kita berhenti pada katanya maka jika ada antara keduanya dinding. Berhenti tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris daripada bawah. Berhenti tu. Sebab dia akan, kalau kita lajak lagi, dia akan makan masa yang agak banyak lah. Sebab ada banyak masalah mungkin. Tapi basicnya benda yang kita bincangkan tadi. Baik, sambung soalan. Sambung soalan. Jika kedudukan baik, saya baca yang bertulis dulu. Kita sambung yang lisan. Jika kedudukan makmum di luar masjid perlu diukur bermula dari tepi masjid, soalan saya, untuk jarak makmum yang paling hampir dengan imam perlu kurang dari 300 hasta tu bagi surah yang bagaimana ya? Mula. Jika kedudukan makmum di luar masjid perlu diukur bermula dari tepi masjid, dari dinding masjid, soalan saya, untuk jarak makmum yang paling hampir dengan imam perlu kurang dari 300 hasta tu bagi surah yang bagaimana? Saya tak faham sangat soalan. Boleh tanya soalan lisan tak? Untuk jarak makmum yang paling hampir dengan imam perlu kurang dari 300 hasta itu bagi surah yang bagaimana? Saya tak berapa jelas dengan maksud soalan. Boleh tanyakan direct tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi yang sefaham saya Ustaz sebut tadi tentang imam tu berada dalam masjid. Jadi kedudukan makmum yang paling hampir dengan imam tu mestilah kurang 300 hasta. Ini masalah makmum berada di luar masjid.
Ataupun makmum berada dalam masjid? Dalam masjid. Makmum berada dalam masjid, imam di luar masjid macam tu? Ke kedua-duanya dalam masjid? Kalau dua-dua dalam masjid? Kalau dua-dua dalam masjid, jarak tak memberi kesan. Jarak tidak ada sebarang kesan pada hukum kalau kedua-duanya dalam masjid. Maksudnya memang kira dari tepi masjid je lah. Dia punya... Asalkan dalam masjid, jarak yang jauh sekalipun masih dikira satu tempat. Baik. Itu yang saya kata tadi, masjid ada keistimewaan yang tidak ada pada tempat-tempat yang lain. Sebab masjid merupakan tempat yang khusus untuk didirikan salat Jumaat. Maksud saya tadi. Baik, ada soalan lisan lain? Assalamualaikum Ustaz. Sida. Ada soalan nak tanya. Ya. Mengenai pengajian kita minggu lepas. Bila saya teringat seperti Ustaz kata, ada kaum asah, ada kaum sahih. Tentang niat makmum di dalam takbiratul ihram. Jadi kalau makmum niat di luar takbiratul ihram, maka tak dapat pahala jemaah sepenuhnya. Adakah pendapat kedua ataupun kau yang sahih ke yang memberi lain hukum seperti itu? Okey. Sepanjang pembacaan saya, sepanjang pengajian saya tak jumpa lah pendapat yang lain tu. Mungkin ada. Tapi sepanjang pengajian saya, sepanjang bacaan saya pada masalah tersebut, yang ada hanyalah khilaf pada sah ataupun tidak sah jemaah. Sebab berlaku khilaf yang kuat dekat situ. Sebahagian ulama mengatakan tidak sah berniat selepas daripada takbiratul ihram bagi makmum dan menyebabkan solat jemaah yang tidak sah. Sebab ada khilaf yang kuat di situ menyebabkan pendapat yang mengatakan sah itu dia pendapat yang berkatakan sah itu dia mengatakan bahawasanya tidak ada fadilat jemaah dekat situ. Sembahyang itu sah berjemaah tapi tidak ada fadilat. Sebab menjaga khilaf satu pihak yang mengatakan tidak sah itu. Jadi sepanjang bacaan saya, sepanjang pengajian saya tidak jumpa lagi khilaf pada masalah itu ada dapat pahala atau tak dapat pahala. Yang ada perbincangannya hanya adakah sah ataupun tidak niat makmum selepas daripada takbiratul ihram. Jadi kalau mungkin lepas ni mungkin jumpa pendapat ataupun huraian yang lebih jelas dalam bab tu, insya-Allah saya kongsikan semula. Baik, soalan bertulis. Situasi solat hari raya. Hari awal ni. Pasal lagi ni. Jemaah lelaki melimpah sampai keluar ya. Ini masalah yang berlaku lah. Jemaah muslimat ditempatkan dalam musalla yang berasingan dari bangunan masjid. Ya. Pintu musalla berada di tepi. Sebahagian sah muslimat berbetulan dengan pintu dapat berhubung dengan jemaah lelaki yang di luar pintu musalla. Okey. Bagaimana dengan sah muslimat yang di depan yang melepasi paras pintu? Ada yang kata cukup dengan buka tingkap bagi nampak jemaah lelaki. Baik, ini masalah bagi saf muslimat yang di depan daripada pintu keluar masuk. Yang di depan daripada pintu keluar masuk dan ini bukan dalam masjid. Dia berada di bangunan selain masjid. Muslimat sembahyang, ada sebahagian saf itu pintunya di belakang. Gitu. Jadi masalahnya, soalannya, bagaimana dengan sah muslimat yang di depan yang melepasi paras pintu? Ada yang kata cukup dengan buka tingkap bagi nampak jemaah lelaki. Ini yang saya katakan tadi, atas qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, qaul yang paling kuat mengatakan tidak sah. Jemaah muslimat itu mesti berada sejajar dengan pintu ataupun di belakang pintu. Bukan pintu di belakang mereka. Sama ada dia sejajar dengan pintu di tepi-tepi, ataupun mereka berada di belakang daripada pintu depan ni Pak. Pintu sama ada depan kanan ataupun depan kiri. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i mengatakan mereka yang berada di depan pintu berada di belakang mereka tidak sah jemaah. Saf itu tidak sah. Saf itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh dibina saf kat situ. Tidak sah jemaah atas pendapat yang paling kuat. Dan membawa kepada pendapat yang kedua tadi ni, bila masalah ini kalau berlaku juga maka kita boleh berpindah kepada pendapat yang kedua yang kurang kuat sikit. Dia bukan lemah dah, dia kurang kuat sikit saja. Berdasarkan kepada
perbandingan dalil, kedua-duanya kuat, cuma satu ni yang lebih kuat. Jadi ini yang muktamad dalam mazhab. Pendapat yang kedua dia lemah sikit. Dia kurang kuat sikit. Dia tak boleh nak kata lemah lah, salah lah kalau kita kata qaul dhaif. Di qaul muqabil asah nama dalam pengajian kita, pengajian fiqh Syafi'i disebut muqabil asah, yang melawani qaul yang paling kuat. Dia bukan dhaif. Dhaif yang melawani sahih. Baik, atas pendapat yang kedua ni, kalaulah cukup salah satu daripada dua syarat tu dah memadai. Jadi kalau dengan buka tingkap ataupun ada ruang yang boleh yang membolehkan jemaah itu melihat jemaah lelaki yang di luar, sah sembahyang. Walaupun tak boleh lalu menerusi pintu sebab pintu berada di belakang dan sebagainya. Maka ni yang saya katakan tadi, sekiranya kita berlaku sesuatu di luar daripada kawalan kita ataupun kita dah melakukan benda tersebut, maka bolehlah kita berpegang dengan pendapat kedua yang mengatakan sah ataupun dibenarkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Kena jaga juga sebab qaul yang muktamad ni dengan qaul yang selain daripada muktamad ni, dia tidak boleh digunakan secara bermudah-mudah. Maksudnya ada keperluan saja kita guna. Di luar kawalan kita benda tersebut dah jadi dan sebagainya, maka ada ruang untuk kita guna pendapat yang kedua dan sebagainya kerana masyaqqah, kerana ada keperluan. Tapi dalam keadaan yang biasa, kalau boleh dielakkan, maka sepatutnya sebagai kita orang yang jujur dengan agama, jujur bermazhab, jujur dengan agama, maka kita perlulah mengikut dalil yang paling kuat. Secara jujurnya, secara insaf. Maka pendapat yang paling kuat mengatakan muslimat yang dalam saf itu tak sah salat mereka. Tak sah jemaah mereka dan menyebabkan tak sah salat mereka. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua, sebab ada keperluan masyaqqah tadi ni, ramai dan jangan berlaku, maka bolehlah digunakan pendapat yang kedua yang mengatakan sah sekiranya boleh dilihat ataupun sah sekiranya boleh lalu walaupun tanpa lihat. Itu kelonggaran yang diberikan dalam mazhab Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan lagi? Satu soalan lagi. Ya. Masalah makmum di luar masjid. Katakan masjid itu hanya ada satu saf saja. Jadi makmum yang di luar masjid tadi, dia akan sambung saf yang satu tu di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Memanjang-manjang, maknanya satu saf juga di luar pun tapi melebihi ke tepi lah. Saf tu memanjang ke tepi lah. Ya. Saf memanjang ke tepi, bukan ke belakang, ke tepi. Ya, memanjang lah. Maknanya ya. Masjid tu satu saf. Ya. Jadi saf di luar masjid ni dia ikut saf yang pertama tadi. Ya, di tepi ni. Ya. Kanan ataupun kiri. Okey. Jadi masalah sekarang ni, maknanya masalah pertamanya yang kita faham, mana tak ada pintu yang boleh dia sampai kepada imam. Jadi mengikut kau yang sahih, sah lah. Satu. Kemudian yang keduanya, masalah makmum di luar masjid tadi. Katakan dalam masjid pun satu sah saja, di depan saja sah satu saja. Tapi makmum ni dia ambil posisi dia di belakang masjid. Tapi makmum di luar masjid ni syarat maknanya dia tak jauh 150 meter daripada dinding masjid di sebelah belakang. Jadi mengikut fahaman yang saya nak disahkan oleh ustaznya, adakah situasi seperti ini sah? Sama ada mengikut walaupun mengikut kau yang sahih. Wallahu a'lam ustaz. Okey. Bagi soalan yang pertama, iaitu makmum yang berada di tepi-tepi binaan masjid. Dia saf ni tu saf yang dibina berhubung dengan saf dalam masjid tapi berhubung dengan cara tepi. Dipanggil hawashi, di tepi-tepi, bukan di belakang. Di luar masjid tapi di tepi dengan kedudukan yang sama dengan saf di dalam masjid. Cuma bezanya mereka dalam masjid, ada sebagian makmum di luar daripada bangunan masjid, bukan di kaki lima masjid, di luar masjid. Sambung di tepi lagu tu. Sambung di tepi macam tu. Baik, kalau ikut pendapat yang muktamad, tidak sah. Tidak sah. Sebab dia tidak boleh tidak melihat, sebab dia kalau tak ada pintu lah. Kalau tak ada pintu yang boleh menghubung walaupun secara tepi. Kalau ada pintu yang boleh dihubung, macam ada pintu-pintu di dinding masjid tu, pintu jemaah dalam masjid dan jemaah di luar masjid, maka jemaah di luar masjid ni sah sebab ada pintu ni. Tapi kalau pintu di belakang, jemaah di depan, pintu di belakang sini, jemaah dari depan sini, maka jemaah dalam masjid okey, tak ada masalah. Jemaah di luar binaan masjid ini masalah atas qaul yang muktamad dalam mazhab. Atas qaul yang muktamad dalam mazhab.
Tapi bila tidak ada pintu begini, kalau dia tak boleh melihat, dia tidak boleh melihat jemaah dalam masjid dan tidak ada ruang untuk dia lalu ke dalam masjid, maka tak sah hukumnya. Kalau dia boleh melihat jemaah yang dalam masjid, melihat pergerakan orang yang berada di depannya ataupun orang yang berada di tepinya dalam masa ni, maka atas pendapat yang kedua sah. Cuma macam saya tekankan tadi, pendapat yang kedua ini perlu berhati-hati untuk digunakan. Dia bukan dalam keadaan biasa. Sebab dalam keadaan biasa, orang yang insaf dengan kekuatan dalil, orang yang insaf dengan cara ni beragama, cara ni bermazhab, akan mendahulukan pendapat yang pertama. Pendapat yang paling kuat. Cuma, kalau berlaku peristiwa-peristiwa yang tak dapat dielakkan tadi, hukumnya sah. Sebab ada qaul yang mengatakan sah. Begitu. Macam tu juga dengan masalah yang di belakang tadi. Kalau cukup salah satu daripada dua syarat, jarak okey, jarak dah jaga elok. Boleh melihat imam ataupun mereka yang melihat imam, ataupun boleh berhubung, boleh lalu kepada imam, itu dah menjadikan sembahyang sah Jumaat sah atas pendapat yang kedua. Tak syaratkan wujud kedua-dua syarat tadi atas pendapat yang kedua dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi dia melawani pendapat yang muktamad dalam mazhab, berarti dia boleh digunakan dalam keadaan yang tertentu, bukan untuk digunakan dalam sepanjang keadaan. Maksud saya yang perlu diingatkan. Boleh faham tak, Cik? Masalah melihat tadi Ustaz. Ya. Kalau guna skrin, dia lihat dengan skrin, mana lalu okey kan? Maknanya tak memadai. Skrin lihat dengan skrin tak memadai. Dia kena mubasyarah, kena dengan lihat dengan direct. Dengan skrin tak memadai. Tak memadai. Gitu. Baik, kita tutup dulu di sini. InsyaAllah kita sambung pula minggu depan kalau tidak ada sebarang halangan, tidak ada sebarang uzur. Kita pun dah lebih masa sikit, saya minta maaf banyak lah. Lebih masa sikit sebab soalan-soalan berbangkit ni. Soalan-soalan berbangkit ni penting lah, sebab kadang-kadang saya tak hurai, saya terlepas pandang dan sebagainya. Soalan-soalan berbangkit yang berkaitan dengan tajuk ni penting. Kita sama-sama kumpulkan maklumat berkaitan. Jadi saya mengalu-alukan lah soalan-soalan ni. Saya tak ada masalah pada soalan-soalan yang saya boleh jawab, saya jawab. Yang tak ada jawapan, insyaAllah saya akan cuba cari dan kita jawab pada sesi akan datang, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farudduhu ilayna ila hajatin ilaika wa la tansana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahdina ma ja'alna musina rabbana fanfa'na ma 'allamtana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita punya sesi pagi tengah hari ni belajar banyak kali. InsyaAllah kita minggu depan, InsyaAllah kita akan kembali ke masa asal dia. Dia 12 suku macam tu, sepatutnya dah habis sesi kita. Jadi saya minta maaf lah. Ambil masa tuan-tuan, perempuan daripada masa asal ini lebih. Jadi saya minta maaf. InsyaAllah minggu depan kita akan kembali pada masa yang asal. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.